Hai, Assalamualaikum semua. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel ni, dan channel ni telah pun mencapai sebanyak 48,000 subscribers. Sikit lagi nak sampai target yang aku nak capai untuk tahun ni ataupun hujung tahun ni, iaitu sebanyak 50,000 subscribers. Mudah-mudahan tercapailah sebelum hujung tahun ni habis. Okey, untuk kali ni aku kongsikan video ataupun cerita sambungan daripada video-video sebelum ni, iaitu cerita seram Adila. Kepada yang belum tonton cerita seram Adila ni, bolehlah klik link di atas ni, dan selesai menonton tu bolehlah sambung untuk tonton video ni pula. Okey, jadi kepada yang belum lagi subscribe channel ni, apa kata klik dahulu subscribe sebelum teruskan untuk tonton video ni. Okey, jom sama-sama layan kisah seram Adila part yang ketiga ataupun part yang terakhir. Hai semua. Hari ni aku nak sambung cerita Adila part yang terakhir. Cerita dia macam ni. Hana mana? Selalunya dia sampai dulu rumah kau. Lagipun rumah dia lagi dekat dengan rumah kau daripada rumah aku. Kenapa dia tak sampai lagi? Aku bertanya kepada Damia. Sebaik saja sampai di rumahnya. Itulah, aku ingatkan tadi Hana yang sampai. Rupa-rupanya kau. Masa kau datang sini tadi, kau tak jumpa Hana? Damia menyoal. Kalau aku jumpa dia, taklah aku tanya kat kau. Kau ni pun, aku mencebik. Ya tak ya juga, kata Damia. Sekejap lagi, sampailah tu. Hari ni kita main masak-masak. Kau pergi kutip bunga kat tepi tu. Ambil yang cantik-cantik tau. Damia mengarah. Aku ni pun mengangguk jala dan terus pergi mengutip bunga di pasu bunga milik Madamia. Dari kejauhan, kelihatan Hana berlari-lari sambil menjerit memanggil nama aku dan Damia. Aku dan Damia berpandangan sesama sendiri dengan pandangan kehairanan dan beralih memandang ke arah Ana. Kenapa weh? Kenapa hantu kah? Mana? Damia bertanya sambil melihat ke arah belakang Hana. Taklah. Bukan hantu, tapi Adila. Aku jumpa Adila. Dia tengah tunggu kita ke taman permainan terbiar tu. Aku janji nak bawa kau dengan Aisyah untuk jumpa dia. Jom kita pergi. Hana berkata dengan nafas tercungap-cungap. Ish, tak naklah aku. Kenapa kau lalu kat kawasan tu? Damia bertanya keheranan. Rumah Hana dan Damia berada selepas kawasan taman permainan terbiar tu. Jadi agak pelik kenapa Hana lalu kawasan tu. Tadi aku risau Aisyah takut nak lalu kawasan taman permainan tu. Jadi aku fikir nak pergi rumah Aisyah dan jalan sama-sama datang rumah kau. Hana menjelaskan situasinya. Masa aku pergi tu, aku tak nampak Adila pun kat situ. Aku pergi rumah Aisyah. Tapi mama kau kata kau dah pergi rumah Damia. Jadi aku cadang terus nak pergi sini. Tapi tiba-tiba aku nampak Adila kat kawasan permainan terbiar tu. Dia lambai-lambai kat aku. Muka dia sedih sangat. Dia kata dia rindu kita semua. Walaupun ramai yang tak nak kawan dengan dia, tapi dia tetap sayang kita semua. Hana pun menyambung cerita. Aku dan Damia tekun mendengar. Jadi aku janji nak bawa kau dan Aisyah jumpa dia. Dia kata dia tunggu kita bertiga kat situ. Jomlah, kita pergi sana. Nanti kesian pula Adila menunggu lama kat situ. Si Hana ni pun memujuk. Mama aku tak bagilah pergi dekat taman permainan tu. Nanti kena sorok dengan hantu. Aku takutlah. Wajah Damia ketakutan. Adila tu macam mana pun kawan kita tahu.
Dulu kita selalu pinggirkan dia. Sekarang kita patut berkawan dengan dia. Aku coba memujuk Damia. Baiklah, kita pergi jumpa Adilah. Kita ajak dia berkawan dengan kita. Damia bersuara. Sampai je ke taman permainan tu, kami mencari Adilah. Mana Adilah? Kau kata dia tunggu kat sini. Damia menyoal sambil matanya melilau mencari kelibat Adilah. Betul lah. Tadi Adilah kata dia nak tunggu kita kat sini, kata Hana. Tu Adilah tengah melambai kat kita. Damia mula melangkah masuk taman permainan terbiar tu. Alah, itu pun Adilah. Hana mula berkata. Aku masih terpingah-pingah. Beberapa kali aku cuba tengok ke arah yang ditunjukkan oleh Damia dan juga Hana. Tapi tetap aku tak nampak kelibat Adilah. Situasi yang sama waktu aku berada dengan Cikgu Huda. Hanya Cikgu Huda yang nampak Adilah, sedangkan aku tak nampak apa-apa. Aku cuba menahan Damia dan juga Hana daripada masuk kawasan permainan terbiar tu. Namun, tiba-tiba aku terdengar bunyi seperti ranting kayu dipijak di belakangku. Aku menoleh. Kelihatan seorang wanita berkebaya lama berdiri di belakangku dengan senyuman. Dia berjalan menghampiri tubuhku. Aisyah Humairah? Wanita tu menyoal. Bibirnya merah seperti dipakai gincu. Wanita tu masih tersenyum memandang aku. Iya, aku menjawab dengan nada teragak-agak. Kakak ni siapa? Kenapa kakak keluar dari semak tu? Kakak buat apa di situ? Aku pun menyoal. Oh, kat situ ada rumah kakak. Cantik tau. Jom kakak bawa Aisyah datang rumah kakak. Mesti Aisyah suka. Adilah pun ada kat situ. Aisyah datang nak jumpa Adilah kan? Wanita tu masih memandang aku dengan senyuman. Aku tak pasti kenapa, tapi aku berasa seram melihat senyumannya. Tiba-tiba, suara Pakcik Jai kedengaran, memanggil kami bertiga. Dia suruh kami balik ke rumah. Pakcik Jai datang menuju ke arah Damia dan Hana yang sedang bergelak ketawa di bawah pokok, lalu menepuk bau kedua-duanya. Pakcik Jai datang pula ke arah aku dengan muka bengis. Aku tengok wajah wanita di hadapanku berubah merah seperti menahan marah. Nafasnya jelas kedengaran ditarik kasar. Wanita tu tiba-tiba berubah menjadi hodoh. Aku tak dapat nak ungkapkan bagaimana wajahnya. Namun suaranya ketawa mengilai, bergema di setiap ruang. Hilang keayuan dan kecantikannya ketika berpakaian kebaya. Jarinya meruncing dan mempunyai kuku yang panjang, amat menakutkan. Dan Pakcik Jai sekali lagi suruh kami balik rumah. Sampai jadi rumah, kelam kabut kami bertiga memanggil Mama. Mama keluar bersama Tok Ketua Radi, Makcik Maimun, Makcik Sena dan Pakcik Jai. Melihat saja muka Pakcik Jai, kami bertiga menjerit ketakutan berulang kali. Alhamdulillah, budak-budak ni tak ada apa-apa. Nasib ada yang menolong. Kalau tak, mungkin ketiga-tiga mereka juga akan hilang seperti Adilah. Ustadz Firdaus berkata sambil direndung wajah aku, Damia dan juga Hana satu persatu. Golongan mereka ada yang baik dan jahat, sama seperti manusia. Tapi sebaik macam manapun mereka, elakkan untuk berkawan dengan mereka. Cukuplah fitrah kita berkawan dengan manusia. Biarkan mereka berkawan dengan golongan mereka. Sebab dunia kita dan mereka tidak sama. Ada yang menjelma sebagai Jai, sedarkan budak-budak ni dari terleka dan terus bermain di situ.
Itu yang apabila jumpa Jai, budak-budak ni menjerit. Ustadz Firdaus berkata dengan senyuman, "Ada baiknya kita robohkan saja bekas tapak permainan terbiar tu. Bangunkan masjid atau buat tempat penginapan untuk pelajar-pelajar pondok. Jika baik niat kita, insya Allah baik jugalah kesudahan tempat tu. Selagi dibiarkan terbiar, selagi itu menjadi tempat golongan mereka menapak. Itu hanya cadangan daripada pihak saya saja. Semua berbalik pada Tok untuk buat keputusan." Ustadz Firdaus berkata dengan nada lembut. Pakcik Jai pun menyokong cadangan Ustadz Firdaus. Tok Ketua Radi hanya mengangguk kecil. "Insya Allah, jika ada rezeki, kita akan jumpa Adila. Jika tidak, kita pasrah, redo, dan tawakal. Kita sudah usaha yang terbaik untuk mencari Adila. Semua yang terjadi dalam kampung ni bukan salah Tok, malah bukan salah sesiapa. Allah bukan menguji Adila dan keluarganya saja, tapi Dia nak uji kita yang berada di sekelilingnya juga." Lepas daripada peristiwa tu, ada lagi peristiwa yang jadi. Tapi aku taklah cerita satu persatu. Dipendekkan cerita, aku berpindah ke sekolah baru di sebuah bandar dan berpindah lagi dan lagi. Selagi papa masih ditugaskan untuk bekerja sebagai staf sementara, selagi itu aku dan keluarga kena berpindah. Kecuali kes kali ini, papa sendiri pulang ke kampung dan menyuruh kami berpindah untuk elakkan suatu terjadi pada aku lagi. Tentang Cikgu Huda, maafkan aku, mungkin sebab aku masih kecil, aku tidak ambil tahu mengenai Cikgu Huda selepas daripada kisah tu. Taman permainan terbiar tu didirikan kawasan masjid. Kawasan masjid lama pula dijadikan dewan orang kampung. Damia dan Hana, sudah lama aku tidak bersua muka dengan mereka. Maka kes kehilangan Adila ni terkubur begitu jah. Laporan polis mungkin pernah dibuat semasa mula-mula kehilangan Adila. Aku pun tak pasti ada atau tak laporan polis dibuat. Tapi yang pasti, sebab tiada waris yang menuntut, maka kes Adila dibiarkan. Masa tu juga tiada teknologi canggih. Malah telefon bimbit sangat jarang digunakan waktu tu. Tiada lagi kuasa viral ketika zaman aku masih kanak-kanak tu. Sejujurnya, jika kehilangan Acap berjaya dirungkai, aku nak minta bantuan yang sama untuk mencari Adila. Aku nak buka kembali kes kehilangan Adila. Ya, sampai sekarang Adila tidak ditemui. Itu pengakhiran untuk cerita Adila. Pengajarannya, entah kenapa aku rasa semua ini terjadi kerana sifat kami sebagai penduduk kampung yang tidak pedulikan kisah dan nasib Adila. Ramai yang tahu tentang mereka, tapi pertolongan dan bantuan apa yang dihulurkan. Malah aku kira hanya cacian dan makian yang keluarga Adila terima. Anak-anak juga diajar supaya tidak berkawan dengan Adila. Itu kesilapan untuk permulaannya. Ya, aku akui, kehidupan di kampung maupun di bandar, zaman dahulu ataupun sekarang, yang miskin masih dicaci. Buat salah yang sedikit dipandang serong, seolah kau tidak layak hidup di dunia. Mengenai kes Adila, kanak-kanak sebaya aku dilarang berkawan dengan Adila kerana dia dari keluarga yang miskin dan tidak terurus. Betullah kata Ustadz Firdaus, kehilangan Adila bukan sahaja ujian untuk keluarga Adila, tapi untuk kami semua penduduk kampung yang tinggal di situ juga. Okeylah, sampai sini jalah pengakhiran cerita aku. Maaflah kalau lambat sangat sambung cerita Adila ni. Aku harap korang terhibur dengan cerita aku ni. Sekian.